Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hazam Mokhtar dalam Sinar PM 25 Januari. Fokus hari ini mengenai pelbagai rungutan tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR yang heboh dibincangkan di media sosial. Dari masalah capaian internet hinggalah masalah ketidakmampuan ibu bapa menyediakan gadget buat anak-anak mereka. Persoalannya, adakah pembelajaran secara digital ini bermanfaat buat pelajar dan murid? Kita ikuti pendapat seorang tokoh guru, Nur Helmi Abdul Muttalib atau lebih dikenali sebagai Cikgu Helmi. Saya percaya bahawa ramai yang bersetujulah bahawa sektor pendidikan juga antara sektor yang menerima impak lah daripada kesan pandemik COVID-19, yang mana kita dapat saksikan banyak cabaran-cabaran dan juga perkara-perkara yang menyebabkan kita terpaksa beralih daripada kaedah kita yang konvensional sebelum ini kepada bentuk yang sekarang yang lebih digital. Dan untuk PDPR pula, kalau kita tengok daripada aspek kelebihan dan juga kebaikan dia, saya suka pada elemen fleksibel yang ada pada PDPR itulah yang menyebabkan guru-guru ni kita bebas untuk berkarya, berkreativiti dalam menentukan sebenarnya apa kandungan pendidikan yang kita nak bagi kepada pelajar kita. Dan fleksibel juga untuk murid kita mengakses kita punya video dan bahan-bahan pada masa yang mengikut ke lapangan dia. Dan tetapi ada juga perkara yang kita rasa macam kelemahan lah dan kekurangan yang kita kena tengok, iaitu yang pertama dari segi aspek fasiliti dan kemudahan ICT itu sendiri. Kita tahu bahawa pada kebanyakan tempat, ada setengah tempat lagi yang mungkin kemudahan internet itu masih tak okey. Jadi perkara-perkara macam tu boleh menghalang daripada pembelajaran digital ataupun PDPR ni berlaku dengan lebih baik lah. Dan satu lagi yang saya rasa kita kena bimbangkan juga adalah macam mana dengan pelajar duduk kat rumah tu dari segi interaksi sosial dia dengan rakan-rakan kan. Sebab kita tahu murid-murid ni dia perlu bergaul, berkomunikasi, pergi main-main dengan kawan dia. Jadi macam perkara yang kita kena tengok semulalah dalam PDPR dan juga pembelajaran digital. Nampaknya syarikat berkaitan kerajaan atau GLC dan syarikat multinasional atau MNC, badan-badan yayasan dan seluruh wakil rakyat perlu menunjukkan solidariti terhadap kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa ini. Kita beralih ke perkembangan politik. Desas-desus Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein bakal mengambil alih kepimpinan UMNO makin bertiup kencang. Namun kebelakangan ini beliau mula menyuarakan pandangan tentang UMNO selepas mengambil langkah berdiam diri. Ketua UMNO bahagian Sembrong itu pada awal bulan lalu mula berani melontarkan pertanyaan kepada pucuk pimpinan parti mengenai hala tuju dan kemahuan parti itu susulan polemik politik terbaru yang timbul sejak kebelakangan ini. Perpecahan UMNO kepada 3 kumpulan juga tidak dapat dinafikan, yang mana terdapat kumpulan yang berada dalam kerajaan bersama bersatu, kumpulan yang menentang kerjasama dengan bersatu dan kumpulan atas pagar. Dikatakan bahawa Syamsuddin kini sudah bersedia memimpin kumpulan yang berada dalam kerajaan bersama bersatu untuk memimpin UMNO ke level seterusnya sebagai persediaannya untuk menghadapi PRU ke-15. Bukan itu sahaja, ada juga kabar angin mengatakan bekas naib Presiden UMNO itu akan bertanding kerusi Presiden pada pemilihan akan datang. Apapun, hanya Datuk Seri sahaja yang tahu. Masih mengenai perkembangan politik, naib Presiden MCA Datuk Seri T. Lian Ke berkata beliau hanya menyatakan fakta kegagalan DAP membela kaum Cina selama 22 bulan menjadi kerajaan tempoh hari. Timbalan Menteri Perpaduan itu menafikan beliau melakukan serangan peribadi dan berusaha membangkitkan kebencian antara kaum apabila mengeluarkan kenyataan tersebut. Semalam Lian Ke mengatakan DAP gagal ketika berada dalam pemerintahan, terutama menyerah kepada pilihan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan mengatakan parti itu tidak dapat menunaikan janjinya ketika diberi peluang pada tahun 2018. Ini pula pendapat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai proklamasi darurat. Beliau berkata pelaksanaan proklamasi darurat oleh Kerajaan Perikatan Nasional membuatkan rakyat takut dengan kuasa penuh kerajaan. Menurutnya perasaan itu timbul apabila rakyat secara keseluruhannya berpendapat kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai kuasa penuh untuk membuat apa sahaja keputusan. Menerusi blognya hari ini, Dr. Mahathir berkata kerajaan tidak seharusnya melaksanakan proklamasi darurat kerana ia mempunyai impak
kepada masyarakat. Dr. Mahathir sebelum ini berkata kerajaan tidak perlu melaksanakan proklamasi darurat kerana mereka mempunyai kuasa penuh untuk menangani masalah COVID-19. Sekian news pada hari ini dan sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karangcraft Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda semua, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube, dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.